السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Tiap kali saya mai masjid tuan-tuan ada apa? Ada renovate nah. Ni tambah belakang dewan. Baguslah tuan-tuan nampak. Tu nak kira buat apa tu? Yang tuan-tuan buat pagar lah. Termasuk dalam masjid ke macam mana? Tu yang pagar braille apa? Tempat solat nah. Oh, mana dia masa bina tu masuk dalam masjid lah. Sekali. Mana dia boleh i'tikaf kot. Betul? Boleh lah. Dia kira niat kita bina. Termasuk bilik imam. Kalau masa bina tu termasuk dalam binaan masjid, maka boleh i'tikaf dalam bilik imam. Ataupun kalau kita masa bina dia, anggap memang bilik imam saja, tak termasuk masjid. Tak boleh lah i'tikaf. Tapi kalau tuan tambah tu termasuk dalam tempat solat masjid, maka termasuklah tempat yang boleh kita beriktikaf padanya. Baik. Jadi kita tengok, kita berhenti di muka surat 41. Idh qala lahu rabbuhu. Betul. Di situ yang saya tanda lah. Idh qala lahu rabbuhu. Betul. Baik. Qala Allah Ta'ala idh qala lahu rabbuhu, ketika berkata baginya oleh Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Baik, Allah berkata, aslim, berserahlah olehmu wahai Ibrahim bagi Tuhan engkau. Aslim, yakni dia kata dasar bagi kata Islam. Islam tu dia masdar daripada aslama yuslimu, aslim. Aslama yuslimu aslim islaman. Baik, jadi Allah perintahkan pada Musa aslim. Kalau bahasa kita aslim, yakni pertama serahkan diri kepada Allah semata-mata. Satu lagi makna aslim taslam. Macam Nabi hantar surat kan, aslim taslam. Masuklah Islam, pasti kamu akan bahagia, pasti kamu akan sejahtera. Aslim, maksudnya masuklah Islam. Islam itu makna dia penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud Islam. Dan ikhlas baginya agama engkau, arti buat ibadah bagi Allah semata-mata, mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mukhlishina lahuddin, kita baca kan dalam surah Al-Bayyinah. Apa makna mukhlishina lahuddin? Yani mengikhlaskan agama semata-mata pada Allah Subhanahu wa taala. Makna dia semua kerja agama bila ditunaikan mestilah semata-mata kerana Allah. Semua kerja agama dipanggil ikhlas. Yang ni semata kita buat itu tidak ada niat lain, hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Makna dia kalau benda dunia dia tak termasuk bab riak. Riak ni dia melibatkan benda agama, benda yang ditunaikan menjadi jambatan yang menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis Nabi sebut ada 3 orang yang masuk neraka sebelum orang lain masuk neraka. Orang yang apa? Orang yang mati syahid. Orang yang apa? Pandai baca Quran, ada ilmu. Dan orang yang ketiga adalah orang yang rajin bersedekah. Orang lain tak masuk neraka, dia berterjun dulu. Pasal apa yang mati syahid itu? Rupanya dia berjuang kerana nak supaya orang puji dia berani. Nak orang puji. Yang kedua, yang ada apa, pandai baca Quran, ada ilmu, dia nak orang puji dia qari, dia ni orang yang pandai baca Quran, ataupun dia nak orang puji dia sebagai apa, alim ulama. Tujuan ni nak orang puji, bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk neraka sebelum ahli maksiat masuk neraka. Dan yang ketiga, orang yang banyak bersedekah, sedekah sana, sedekah sini.
Bila Allah Ta'ala tanya, dia kata kerana Allah. Allah Ta'ala kata, tak dusta engkau sedekah siang dan malam untuk dipuji, dikatakan Jawad, Karim, supaya manusia puji engkau pemurah. Awak dah dapat dah dulu masuk neraka. Makna dia, saya dulu bila terfikir hadis ni, kenapalah orang ni orang Islam, orang ni dia buat ibadah, cuma dia tak ikhlas, kenapa dia masuk neraka dulu? Saya terfikir juga kan, kenapa? Sedang ahli maksiat, ahli yang berzina, minum arak, judi apa, tak masuk lagi, dia berterjun dulu. Lama-lama fikir pun kita tahu, kerana ibadah ini jambatan yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah, segala ibadah. Kalau ibadah ni pun kita buat kerana manusia, di mana Allah dalam hati kita? Rendahnya Allah dalam hati kita. Sepatutnya ibadah tu ditunaikan untuk kerana Allah yang memberi rezeki kepada kita, yang menjadikan langit dan bumi, yang memberikan kita anak dan isteri, yang memberikan kita segala-galanya, Tuhan sekalian alam, Rabbul Alamin. Tiba-tiba kita semayang, patut semayang tu kerana Allah. Mukhlisina lahuddin, tiba-tiba semayang pun pasal orang. Sedekah tu patutnya untuk menghubungkan, mencari keridaan Allah. Sedekah pun pasal nak cari orang. Seolah-olah lagi tinggi manusia itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih tinggi pujian manusia berbanding dengan Allah. Ini yang dikata syirik kecil, tuan-tuan. Itu yang masuk neraka dulu. Baik, jadi kena mengikhlaskan agama. Tapi kalau orang nak tunjuk bukan benda agama, dia nak tunjuk kat orang skill pandai meretun ke, skill pandai main badminton ke, itu bukan kerja agama. Mungkin kerja yang sia-sia lah. Tapi itu tak termasuk dalam bab riak. Nak tunjuk pandai naik motor up ke, kemahiran, itu bukan. Ada orang nak tunjuk kemahiran dia main pingpong, orang lain tak boleh, dia pandai apa, service power ke apa ke, dia nak tunjuk, nak orang puji dia. Itu masuk dalam benda yang sia-sia lah, tuan-tuan, benda yang tak bagus. Kalau masuk dalam bab tabahi, jadi haram lah. Bermegah-megah dengan dunia ni jadi haram lah, tabahi ataupun tafakhur. Tapi nak cerita, dia tak panggil itu riak. Riak ni benda ibadah yang bila kita buat mesti kerana Allah. Masuklah mengaji, tuan-tuan. Mengaji, dengar kerana Allah. Kita nak perbaiki mindset kita, hati kita, cara fikir kita. Nombor satu mengaji ni, tuan-tuan, yang benda yang kita betulkanlah cara kita fikir. Cara kita fikir. Banyak dalam hidup kita jadi susah kerana cara fikir kita yang salah. Cara fikir dalam kita menghadapi apa-apa masalah. Baik, bagi dia jadi lagi matang, tuan-tuan. Jadi hati jiwa kita makin besar. Baik, jadi tuan-tuan, itu ikhlas. Baik. Kata Ibrahim, kata ia Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin, telah aku berserah bagi Tuhan Rabbul Alamin, nyawaku. Yang ini berserah kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Itu kata satu-satunya agama yang mana kita tengok semua agama yang ada di dunia ni, Islam sahaja dia tidak merujuk kepada individu. Kalau Nasrani, dia merujuk kepada siapa? Merujuk kepada kaum Nasara yang menolong Nabi Isa lah katanya. Kalau Yahudi, kabilah daripada suku orang Yahudi. Suku Yahudi dia ada 12 anak Nabi Yaqub AS, yang ada di Palestin sekarang ni, duk bom rakyat Palestin. Depa tu tok nenek depa banyak nabi di kalangan nabi. Daripada 25 rasul, 18 nabi daripada Bani Israel, 18, 7 yang bukan daripada Bani Israel. Ramailah daripada Daud, Sulaiman, Yaqub, Yusuf, Ayub, sampailah Nabi Isa, tuan-tuan. Semua Bani Israel. Baik, jadi tuan-tuan, dia merujuk pada kabilah tu. Kalau Buddha merujuk pada itulah Siddhartha Gautama Buddha tu. Dia merujuk pada tempat, kadang-kadang macam Hindu merujuk kepada Hind tu, kawasan apa Arab panggil kawasan lembah Hind, jadi nama Hindu. Kalau agama Islam dia tak merujuk kepada lembah, dia tak merujuk pada tempat, dia tak merujuk pada tokoh. Sebab tu dalam Islam, bila baca dalam sejarah, tidak ada pendiri agama Islam, tak ada pendiri agama Islam. Walaupun kalau ada orang tulis pendiri agama Islam Nabi Muhammad SAW, bukan pendiri agama Islam. Ni dah ada dah Islam. Zaman Nabi Ibrahim dah ada Islam. Islam dah ada, tuan-tuan, semenjak diciptakan langit dan bumi, kerana Allah Ta'ala sebut inna ad-dina indallahil Islam. Surah Ali Imran kan. Sesungguhnya hanya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Allah yang bagi nama agama ni agama Islam. Allah bagi nama. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, kami tidak jadikan dalam agama Islam ni daripada sebarang kepayahan. Ini semua hukum agama Islam ni mudah, tidak ada yang payah. Kalau sakit pun sembahyang boleh duduk dan sebagainya, puasa boleh buka kalau orang yang ada uzur kan.
millata abikum, yani agama tok nenek kamu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, Allah Ta'ala lah yang bagi nama kamu Muslim. Di Muslim tu isim fa'il daripada aslama. Islam tu masdar dia, sama itu tuan semua tu. Aslama, yuslim, aslim, Islam, Muslim, benda yang sama. Muslim maksud dia orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Itu makna Muslim. Orang yang menyerahkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bagi nama. Orang yang ikut ajaran ni dia Muslim. Jadi menyerahkan kehendak dia, tundukkan nafsu dia, akal dia kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi wasammakum muslimin min qablu, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW sampailah zaman Nabi Adam dahulu, memang orang yang beragama dengan agama Allah, agama Islam. Wa fi hadza, dalam Quran juga dipanggil muslim. Kita panggil muslim. Liyakuna ar-rasulu alaikum syahida, supaya Nabi SAW menjadi saksi ke atas para sahabat, wa takunu syuhada 'alan nas, dan para sahabat menjadi saksi ke atas manusia setelah dia. Itu menunjukkan ketinggian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Maksud dia Nabi menjadi saksi, Nabi didik para sahabat, Nabi wafat, sahabat didik pula umat Nabi SAW, tabi'in, tabi'in, terus sampailah pada kita. Baik, kemudian telah aku berserah kepada Tuhan Rabbul Alamin nyawaku. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan telah wasiat dengan agama Islam itu oleh Nabi Ibrahim akan anak-anaknya dan Nabi Yaqub, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub wasiat anak-anaknya dengan agama Islam hingga sampai mati. Anak-anak Nabi Ibrahim 8 orang, anak-anak Nabi Yaqub 12 orang. Anak Nabi Ibrahim ada 8, anak Nabi Yaqub ada 12. Tapi yang paling terkenalnya kita tahu anak Nabi Ibrahim ni 2. Yang pertama Nabi Ismail alaihi salam, yang duduk di mana Nabi Ibrahim hantar dia ke Mekah dengan ibu dia Hajar. Dan boleh dikatakan bangsa Arab yang ada sekarang kebanyakannya daripada jalur Ismail alaihi salam. Dan Nabi Muhammad SAW juga yang Nabi Ismail ni adalah orang yang pertama memanah. Itu orang pertama menanah dia dalam sejarah tamadun manusia ni. Yang mula-mula buat panah dan memanah Nabi Ismail AS. Itu Nabi sebut pada sahabat dia, irmu bani Ismail fa inna kana abakum kana ramiyah, fa inna abakum kana ramiyah. Waktu perang Nabi beritahu dekat sahabat dia Sa'ad bin Waqqas, beritahu ini ketul orang Arab, irmu bani Ismail, irmu bani Ismail, wahai anak cucu Ismail, panahlah, kerana ayah kamu dulu, yakni Nabi Ismail alaihi salam, kana ramiyah, seorang pemanah yang handal. Jadi itu satu bangsa Arab. Jadi pada Nabi Ismail kan, dia turun jadi bangsa Arab yang ada sekarang lah kebanyakan dia. Kemudian anak yang kedua siapa? Ishaq. Setelah 16 tahun Allah bagi Nabi Ishaq, mak dia nama Sarah. Duduk di mana? Di Palestin. Ishaq ada anak nama apa? Yaqub, ataupun orang putih panggil Jacob tu Yaqub lah. Daud tu David, Abraham tu Ibrahim, Solomon tu Sulaiman, Isaac itu Ishaq, kan? Isaac Newton. Kita orang Melayu janganlah buat macam tu. Ada orang pun nama Isaac juga, itu lidah dia pun tuan-tuan. Kita pun nama Ishaq. Kita boleh cakap Arab kan? Kita buh bahasa dalam Quran. Kalau buh nama Ibrahim, Quran sebut Ibrahim, tak perlu sebut Abraham, sebab itu slang bahasa dia pun begitu. Slang bahasa dia pun macam kita sebut Muhammad, orang putih sebut Muhammad, itu slang bahasa lidah dia. Kita boleh sebut macam Arab, itu lebih afdal. Isa lah, tak perlulah kita tukar nama anak apa, Jesus. Kita boleh sebut, atau Yeshua ke, nama asal dia dulu Yeshua ke, seperti mana dalam Quran, itu lebih afdal. Baik, jadi Ishaq, Nabi Ibrahim ada anak nama Ishaq ada anak nama dia Yaqub, dan Yaqub ada 12 orang anak. Inilah kita kata 12 suku Bani Israel, ya, Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, Zebulon, Isakhar, Dan, Naftali, Jad, Ashir, Yusuf, Bunyamin. 12 ni lah anak cucu orang Yahudi yang ada di Palestin sekarang, yang duk bom orang Palestin. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka claim itu bumi asal mereka. Itulah claim mereka.
Inilah anak cucu Nabi Yaqub alaihissalam. Adakah Palestin tu bumi depa? Memang depa membesar di situ. Dia 12 suku tu. Depa anak cucu Nabi Yaqub. Kita tak dapat nafikan, itulah hakikat dia. Dalam Quran Allah Taala sebut tentang Bani Israel ni, Allah sebut ya Bani Israel dzkuru ni'mati alaikum. Dalam Quran kan, wahai Bani Israel, wahai anak cucu Yaqub, ingatlah nikmat aku ke atasmu. Antaranya iz ja'ala fikum anbiya, ketika aku jadikan di kalangan kamulah banyak nabi-nabi. Baik. Jadi tuan-tuan, sebenarnya bukan mereka bukan penduduk asal Palestin. Penduduk asal Palestin sebenarnya adalah bangsa Arab Kanaan. Itulah penduduk tanah asal. Nabi Ibrahim alaihissalam daripada mana? Daripada Iraq asal dia, terus ke Palestin, kemudian ke Mesir, kemudian dia patah balik ke Palestin. Waktu Nabi Ibrahim sampai di Palestin, dah ada orang duduk di situ. Bangsa Arab kuno, namanya bangsa Arab Kanaan. Dan mereka beriman pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka lah penduduk asal. Nabi Ibrahim kemudian barulah dapat Ishak, Yaqub, barulah 12 orang suku Nabi Yaqub duduk di situ. Tapi sebelum tu dah ada bangsa Arab Kanaan. Tuan-tuan pernah tengok tak bendera Israel? Semua pernah tengok kan? Lah ni orang marah, ada yang bakar dan sebagainya. Lambang ni apa? Star kan? Dipanggil apa? Star David tu. Dianggap David, dipanggil itu bintang David, bintang Nabi Daud alaihi salam. Ya, dia pun membesarkan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yaqub, dia pun membesarkan. Tapi kufur kerana mereka menolak Nabi SAW. Jadi dia anggap itu adalah, ada yang kata itu perisai Nabi Daud, dia berkata. Dan sampai sekarang ahli sejarah pun pelik, macam mana orang Yahudi boleh jadikan lambang itu sebagai lambang rasmi mereka. Yang tu kan, yang warna biru tu warna siput sebenarnya, dipanggil warna keagamaan. Asalnya dah tak ada dah. Sekarang ni dia buat tu warna macam seolah warna keagamaan mereka, warna biru tu, biru bendera Israel tu. Tapi yang lambang tu mula-mula wujud golongan Kabbalah. Kabbalah ni adalah gerakan batiniah Yahudi. Tuan-tuan tahu gerakan batiniah? Macam kita ni geng makrifat, tuan-tuan. Geng makrifat. Dia geng-geng makrifat ni dalam semua agama ada. Dia gerakan kerohanian. Biasanya gerakan ni dia menyeleweng lah. Macam kita jenis tak payah semayang, tak payah apa. Kan ada di Penang kan golongan macam tu. Adalah geng, saya tak nak sebut. Ada satu tokoh dia tu, nama dia macam kuih orang Melayu, tuan-tuan. Saya tak nak sebutlah nama dia dalam masjid. Followers dia ramai, orang muda ramai suka ikut. Pasal bila ikut dia senang, semayang pun tak apa sangat, semayang diam saja, semayang daim dia kata, berzikir dulu kat dalam semayang. Hidup ni saya kira senang lah. Yang penting hati ni ingat Tuhan. Gerakan ni bukan gerakan ada advance apa pun, ni gerakan kuno dah lama dah. Semua agama dia ada gerakan lagu ni. Gerakan yang suka apa? Sekadar rohani. Bukan pengamalan, rohani dia. Kononnya dekat dengan Tuhan. Yahudi dia ada golongan Kabbalah nama dia. Kabbalah ni lah mula yang dia guna, dia ambil lambang tu pada kurun yang ke-16 tahun 15. Dia ambil setiap kali dia bertulis buku dia akan bubuh lambang tu. Tulis apa saja buku tentang kerohanian Yahudi ni, dia akan bubuh lambang tu. Daripada situ start sampailah hari ni dia menjadikan itu sebagai lambang mereka. Tapi bila cek balik sebelum golongan Kabbalah ni ambil jadikan pada buku depa lambang tu, David tu lah, Star David tu. Rupa-rupanya lambang tu dah ada. Ketika mana Salahuddin Al-Ayyubi, kita tahu Masjid Al-Aqsa mula-mula dibebaskan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar bebaskan daripada orang Kristian. Bila dibebaskan, kemudian jatuh balik setelah lebih kurang dalam 800 tahun kot, lebih kurang jatuh balik. Jatuh apabila tentera Kristian di bawah tentera Peter, tuan-tuan. Peter apa tau, dia mai 70,000 tentera dia mai serang, dia tawan pada tahun 1099 dia tawan dan dia bunuh 70,000 umat Islam dalam beberapa hari. Dia bunuh semua yang ada dalam tu. Semua yang ada dalam tu dibunuh. Ini sejarah, tuan-tuan, yang tak dapat dinafikan. Malah cerita ni diungkapkan dalam cerita apa, Kingdom of Heaven ke, yang Salahuddin Al-Ayyubi tu kan berlakon. Cerita dulu kan ada cerita bagaimana kejatuhan perang salib, tuan-tuan. Baitul Maqdis jatuh ke tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi tuan-tuan, lepas tu Salahuddin Al-Ayyubi pula 88 tahun setelah tu. 88 tahun setelah tu. 88 tahun setelah tu Salahuddin Ayyubi pada 1187 berjaya bebaskan balik. Sebab tu orang lain, orang Yahudi dia tahu, dia baca sejarah. Dia first start tawan Baitul Maqdis bila, tuan-tuan? Perang tak habis ni. Bila dia first start tawan?
bukan 1948. 1498 itu tarikh dia mengisytiharkan negara haram Israel di Tel Aviv. Tapi dia start masuk Masjid Al-Aqsa dan dia tawan bukan 1948, 1967. Dia masuk tawan dan dia serang negara Arab lain yang bersamping dengan dia. Syria, Jordan dan Mesir diserang. Sampai ke hari ini dia kontrol. Jadi makna dia 1967, jauh lagi lah. 97. Kalau nak kira 100 tahun daripada apa? Penawanan Baitul Maqdis. Nak kira kalau 2067 tuan-tuan, saya ingat kita tak ada dah kot tu. Saya ingat tak ada kot. Lagi 40 berapa tahun? 44 tahun 44 tahun lah. Betul tak? Lebih kurang 44 tahun lah. Sekarang 2023 lagi 44 tahun. Kalau saya tu pun dah 80 lebih tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berapa umur? Kalau ada lagi tuan-tuan. Mungkin dah 90 ke 100 tuan-tuan. No? Mungkin kita dah tak ada lah kot. Jadi dia pun baca sejarah. Ada yang berkira kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah 3 Mac 1924. Ada yang kata boleh jadi ada kebangkitan. Ada juga. Ada juga yang pegang kata-kata apa Syekh Ahmad Yassin, Israel tidak ada lagi pada 2027. Ni semua ijtihad lah tuan-tuan lah, pandangan masing-masing lah. Ada yang kira daripada penubuhan negara haram Israel 1948. Maksud dalam 100 tahun tu akan ada gelombang Islam, kebangkitan Islam. Seperti mana Baitul Maqdis 88 tahun dipegang oleh Kristian, Salahuddin Ayyubi ambil balik. Tak, saya nak cerita bukan situ, saya nak cerita Salahuddin Al-Ayyubi. Masa dia tawan balik tu, dia bawa 2 mimbar. Mimbar ni dah lama dah usia dia. Mimbar ini pada zaman ketika mana Khalid Al-Walid bebaskan Masjid Al-Aqsa. 2 mimbar ni diambil pada Hims, dibawa diletak di satu di Masjid Ibrahim di Hebron, di Al-Khalil Hebron, satu letak di Masjid Ibrahim satu mimbar ni, satu lagi letak di Baitul Maqdis. Mimbar itu sampai hari ini masih ada. Mimbar tu usia dia hampir 1000 tahun. Dan di mimbar tu dia ada macam mamar. Dia buat satu mozaik ni lama dah tuan-tuan. Sebelum zaman Nabi SAW dah ada dah mozaik. Rom dah pakai dah mozaik ni. Jadi di mimbar itu dia letak apa? Macam mamar. Corak mamar itu corak bintang David tu. Rupa-rupanya yang bendera Israel tu, yang Star David, yang 6 penjuru, itu bukan lambang mereka. Itu sebenarnya adalah lambang bangsa Arab Kanaan. Bangsa Arab Kanaan, penduduk asal tanah Palestin sebelum Nabi Ibrahim sampai. Jadi kenapa orang Yahudi ambil dalam diam? Sebab orang Yahudi nak kata kamilah penduduk asal Palestin. Itu tujuan dia. Dengan macam-macam lah terjemahan dia, bintang ni makna ni, ini makna ni, itu kemudian dia reka. Tapi hakikatnya itulah lambang dia. Sebab tu Salahuddin Al-Ayyubi dia tak hilangkan lambang star tu. Star tu dah ada dah di mana? Di mimbar yang ada di Baitul Maqdis, yang dah lama usia dia, sebelum ada golongan Kabbalah lagi tuan-tuan. Nak beritahu apa? Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi menghormati bangsa Arab Kanaan kerana mereka dah masuk Islam dan itu lambang mereka. Bolehlah. Kemudian wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan telah wasiat dengannya agama Islam itu oleh Nabi Ibrahim akan anak-anaknya, dan Nabi Yaqub, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub wasiat anak-anaknya dengan agama Islam hingga mati anak Nabi Ibrahim 8 orang dan anak Nabi Yaqub 12 orang. 12 orang tadi yang saya sebut itulah. Ya baniya, hai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, bahwasanya Allah Taala telah pilih bagi kamu itu agama Islam. Allah yang tentukan, nama pun Allah Taala tentukan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kamu mati melainkan kamu itu Islam sekalian. Tegah ia daripada tinggal Islam dan suruh ia dengan tetap atasnya hingga mati. Dan tatkala berkata Yahudi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau ketahui bahawa Yakub hari matinya, hari meninggalnya, ia wasiatkan anak-anaknya dengan agama Yahudi. Turun ayat. Ini orang Yahudi cakap. Nabi SAW bila sampai di kota Madinah, dia ada bangsa Yahudi 3, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Dan orang Arab dia sangat takut. Dia takut dengan orang Yahudi ni, orang Yasrib, Aus dengan Khazraj. Kerana yang pertama, orang Yahudi ni bijak ekonomi. Walaupun saya ada tengok ada satu ustaz sebut di YouTube, orang Yahudi ni tak cerdik, bodoh sebenarnya. Saya kurang setuju tuan-tuan. Sebab kalau tengok dalam sejarah, saya tengok mereka ni cerdik sebenarnya.
Bukan cerita bab akhirat. Kalau kita nak kata bodoh tu kerana mereka tak mau beriman pada Nabi SAW, itu betul lah tu. Itu kerana apa? Nisbah pada akhirat. Tapi kalau nak nisbah kepada pandai mereka mentadbir, pandai mereka apa ekonomi, itu daripada dulu lagi tuan-tuan. Bila duduk di satu tempat memang mereka akan menguasai ekonomi. Bijak. Jadi mereka duduk di Madinah, mereka menguasai ekonomi Madinah. Mereka ada pasar Bani Qainuqah, Bani Nadir, Bani Quraidah. Mereka menguasai duit. Mereka pandai buat kain, jual kain-kain mereka menguasai. Mereka juga pandai buat senjata. Orang Arab sangat kagum dan mereka ni menghafal isi kandungan kitab Taurat dan Injil. Sebab tu bangsa Arab kagum bila tengok orang Yahudi. Kagum tengok dia. Cuma orang Yahudi selalu sebut pada orang Arab, nanti akan ada Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab sebut dalam kitab dia apa? Taurat dan Injil. Yang mana bangsa dengan Nabi inilah kami akan kalahkan bangsa Arab. Rupanya dia tak tahu Nabi itu lahir daripada bangsa Arab. Malah dia pun tahu daripada arah ni. Dia pun tunjuk lagi daripada arah ni. Arah ni dia pun menunjuk, dia duduk di Madinah, dia pun tunjuk arah ni menunjuk ke arah Mekah, yakni Masjidil Haram. Malah waktu Nabi SAW lahir, dia pun nampak satu bintang. Bintang tu terbit. Dalam kitab dia pun sebut. Bila dia pun nampak bintang ni, maka dia pun tahu, oh, Nabi akhir zaman sudah lahir. Dia berada di arah ni. Cumanya bila lahir daripada bangsa Arab, itu yang dia pun dengki tuan-tuan. Dia sangat ta'assub dengan bangsa dia. Itu yang cerita Buhairah kan, yang Nabi bertemu kan ada riwayat yang masyhur yang selalu kita sebut tu. Masa umur Nabi 12 tahun kan pergi ke Syam meniaga, kan dia cek, Buhairah nampak ada tanda kenabian dan Buhairah suruh balik. Takut orang Yahudi jumpa ni daripada bangsa Arab, orang Yahudi bunuh dia. Baik. Jadi orang Yahudi ni bagi tahu kat Nabi SAW. Dia berkata Nabi Yaqub ni sebelum meninggal dunia, dia pesan kat anak dia ikut agama Yahudi. Tuan-tuan, masa dia bercakap ni dia pun tahu. Dia pemohong sebenarnya. Orang-orang Yahudi ni adalah satu orang yang dia tahu dia salah, tapi dia tak mau mengakui kesalahan dia kerana dia sombong. Itu yang kita semayang, kita kata ghairil maghdub, bukan jalan orang yang kau murkai, bukan jalan perangai macam Yahudi. Tahu kita salah, pendirian kita salah, yang kita sokong ni salah, yang kita buat ni salah, tapi kerana sombong, keras kepala, kerana dengki dengan orang lain, kita tak mau berubah. Itu perangai Yahudi. Waladhdallin, bukan jalan orang yang sesat. Itu orang Kristian yang tersesat apabila Saint Paul tipu, kata Nabi Isa tu anak Tuhan, dia ikut tuan-tuan sepenuh hati. Itu tersesat. Baik. Jadi tuan-tuan, dia sebut anak-anak pesan lah. Dia pesan pada anak-anak dia. Tapi orang Yahudi nafi kan. Dia kata tak. Baik. Jadi turun ayat ni nak apa? Nak menempelak, nak menegur tuan-tuan orang Yahudi yang menipu Nabi SAW. Mana ada agama Yahudi? Yahudi itu merujuk pada bangsa. Agama Allah ni merujuk pada isi dia. Islam merujuk pada isi dia. Apa makna Islam? Kalau orang tanya kita kan, kita orang Islam, orang tanya kita, apa makna Islam? Kalau orang bukan Islam tanyalah, Islam tu apa? Kita nak jawab apa? Saya pernah dengar cerita ada hamba Allah, dia kawan dengan seorang Cina, Amoy lah, seorang Cina. Cina tu pun suka dengan dia pun suka dengan Cina tu, dan dia pun nak kahwin. Tapi bila nak kahwin, susahlah. Dia agama Islam, dan yang Cina ni bukan Islam, saya tak pastilah agama pun. Tapi dah sonok sangat tuan-tuan nak kahwin, dia pun ajaklah masuk Islam. Dan kita baru ni buat alhamdulillah Sabri Yunus kah? Dia berjaya lah kan kahwin dengan apa nama orang perempuan tu, kira saya kenal dalam pimai-pimai tentu lah waktu kecil kan, tu dia lah kan. Berjaya kahwin, mudah-mudahan jadi pasangan yang bahagia dunia akhirat lah. Macam tu lah tuan-tuan, dia nak ajak perempuan ni masuk Islam. Tapi yang Cina perempuan ni tanya, Islam tu apa? Dia tak boleh nak jawab Islam tu apa tu. Tapi sejak pada hari itulah dia menuntut ilmu, sampai dia jadi orang yang ada ilmu. Saya tak pastilah hujung dia kahwin ke tak kahwin. Hujung dia kahwin tak kahwin saya tak pasti. Tapi nak ceritanya itulah yang menimbul kesedaran dalam hati dia. Islam, bila orang sebut Islam tu apa? Maksud dia, bila tengok dalam kamus, banyak kamus, antaranya Mu'jam Al-Wasit, dia akan sebut makna dia dua. Al-inqiyad wal istislam. Al-inqiyad maksud dia tunduk dan patuh. Istislam pasrah, menyerah diri pada Allah. Pasrah kepada Tuhan sekalian alam dan tunduk kepadanya. Itu Islam. Dan al-istislam, ataupun lagi tepatnya, lagi panjang sikit, al-istislam lillah bitauhid
yakni kita pasrah, serahkan diri kepada Allah bitauhid, dalam dalam mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni bila kita semayang, bila kita ibadah, kita hanya tuju kepada Allah, tidak ada orang yang lain. Jangan ibadah pada Allah tiba-tiba pergi sembah juga pada selain pada Allah. Itu tidak pasrah sepenuhnya. Semata-mata pada Allah, termasuk juga bila kita semayang, kita ikhlas semata-mata pada Allah. Itu yang halusnya tuan-tuan. Serah pada Allah dengan tauhid. Yang kemudian wal inqiyad lahu bit ta'ah, dan kita tunduk dan patuh pada Allah dengan taat pada dia. Jadi segala hukum hakam yang ada dalam Al-Quran, kita tunduk dan patuh. Jangan kita ada pilihan yang lain. Dah dihukum macam ni, kita cari jalan lain. Banyak akai tuan-tuan. Dalam Quran sebut tak sepatutnya bagi orang Islam, laki dan perempuan, bila Allah dan Rasul menetapkan satu hukum, ayyakuna lahumul khiratu min amrihim, dia ada pilihan lain. Pilihan-pilihannya tu. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan Islam ni termasuk juga kita bebas daripada benda-benda syirik dan orang-orang melakukan syirik. Maknanya jangan terlibat. Kalau ada orang sembah berhala, sembah pokok, percaya keramat ni, keramat tu, percaya dengan apa? Sial majal. Jangan terlibat dengan benda-benda tu. Benda-benda tu bercanggah dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna Islam. Baik. Am kuntum syuhada. Ni turun ayat ni nak tegur orang Yahudi ni yang menipu pada Nabi SAW. Yang Nabi Yaqub suruh pegang agama Islam. Tapi orang Yahudi dia tipu tuan-tuan. Dia tipu. Dia kata apa? Tak pegang agama Islam, agama Yahudi dia kata. Padahal Yahudi itu merujuk kepada bangsa. Kalau Zionis tuan-tuan, saya dengar Zionis. Zion. Sohyuni Arab kata. Zionis lain, Yahudi lain. Zionis ni orang bukan Yahudi pun boleh jadi Zionis. Kalau Yahudi ni orang Yahudi lah. Adakah semua Yahudi tu Zionis? Banyak Zionis, tapi tak semua. Yang mana yang bukan Zionis, yang pakai topi tu. Kita tengok orang Yahudi pakai topi yang rambut apa? Ada rambut macam tu. Yang mereka buh batu apa tau, mereka duduk semayang macam tu. Kadang-kadang mereka pergi kat tembok ratapan tau. Tembok ratapan tu kan, wall. Ada yang kata Mark Zuckerberg tu yang dia panggil apa, Facebook tu wall. Dia kan orang Yahudi. BERG tu orang Yahudi lah. Sebab wall, dinding wall. Sebab tembok ratapan tu adalah satu-satunya sisa bangunan yang tinggal. Yang lain dihancurkan oleh Rom. Itulah sisa bangunan mereka. Ketika dihancurkan oleh Rom, masih berbaki yang tu. Lama dah tu usia dah. Maksudnya dia dalam 2000 tahun lebih lah tuan-tuan. Yang tembok ratapan tu lama dah usia dia. Tu yang dia duduk meratap di situ. Jadi bangsa Yahudi tu dipanggil Yahudi apa? Kalau sekarang ni tuan-tuan tengok dipanggil ultra orthodox dipanggil. Dan mereka lah bangsa yang paling, saya ingat paling beragama lah tuan-tuan, yang paling mengamalkan agama. Kalau betul-betul mengamal agama kan, mereka most religious tuan-tuan, paling religious. Di New York, dia duduk di New York, tapi dia memang tak duduk di tengah New York tu, tapi dia tak bercampur dengan orang. Dia tak ada, dia tak guna handset macam kita. Dia pakai handset yang tak ada internet. Dia tengok TV tuan-tuan. TV tak tengok. Handset kalau ada pun analog dulu macam kita tu, yang boleh call saja tu, macam Nokia 33 sekupang. Dan dia pun memang betul-betul straight dengannya tu, straight. Dia kata kenapa tak tengok handset? Saya pun kadang rasa malu sebagai orang Islam. Dia kata tengok handset ni banyak benda yang tak bagus, yang boleh meracuni minda, banyak membuang masa, banyak good stuff, banyak benda-benda yang bagus yang kita boleh buat, macam-macam. Ada internet anak-anak dia, tapi internet anak-anak dia pun ni pun semua ada filter. Dia pun filter sungguh. Kalau hak lucah ni memang tak ada langsung lah. Hak yang muka-muka pun tak ada, yang hak jahat ke apa tak ada, di filter sungguh. Pasal dia tak mau masyarakat dia terjebak dengan benda-benda yang teruk. Dan memang bila tengok masyarakat Arab ultra ortodok, masyarakat Yahudi ni, dia Yahudi Haridi dia panggil. Haridi ataupun Haridim. Memang kalau dia duduk di tempat dia pun memang betul-betul bahagialah. Tuan-tuan boleh tengok. Dan mereka ni baru ni ada kan, dia buat tunjuk perasaan, dia menyokong Palestin. Tengok dia tunjuk perasaan, yang pakai topi, rambut panjang, angkat bendera Palestin. Yang baru ni saya tengok siap takbir lagi tu. Takbir. Dia takbir kemahal dia tuan-tuan, tapi dia bukan Islam. Dia tak setuju dengan Zionis. Dan saya tengok semalam mereka buat tunjuk perasaan di dalam Israel. Dia pun berkumpul, angkat bendera Palestin, sokong Palestin. Ada yang buat supaya gencatan senjata. Sebab tuan-tuan kekuatan tak stabil tuan-tuan. Jauh tuan-tuan antara Hamas dengan apa? Hamas dengan
dengan Israel jauh. Negara Arab pada tahun 1973 dalam perangan Yom Kippur. Dah serang Israel itu habis-habisan dah, habis-habisan. Dengan kekuatan tuan-tuan, saya ingat berganda-ganda daripada kekuatan tentera Malaysia pun tuan-tuan. Maksud dia attack Israel. Mengejut. Peperangan Yom Kippur pada 6 Oktober 1973. Kita pun tak ada kekuatan macam tu masa dia serang. Masa ni Syria, Jordan dan Mesir serang habis-habisan. Saya sebut bergambar sebab banyak orang kadang-kadang dia terfikir orang Arab ni tak buat apa. Dia pun pernah dah buat tuan-tuan. Mengejut. Senjata ambil mana? Arab Saudi yang beli. Arab Saudi beli segala senjata yang paling canggih yang ada di Soviet Union. Dia beli, bagi dekat Mesir, bagi dekat Jordan, Syria, serang. Tuan-tuan, dalam peperangan, mula-mula perang macam nak menang. Tuan-tuan boleh tengok video dia macam mana tentera Mesir melintas tulisan Suez dengan kelengkapan perang dia. Dengan lengkap tuan-tuan, dengan kereta kebal dia. Mereka berjaya tembak 100 jet pejuang Israel. Tuan-tuan, 1 jet pejuang harga berapa? 1 jet 100 juta ke nak dekat bilion. 100 jet pejuang Israel ditembak. Ni nak cerita mula-mula Israel rugi semua. Kereta kebal dia tak silap 300 kot dimusnahkan. Tapi lepas tu mereka bagi senjata yang lebih canggih kepada mereka dengan British yang lebih canggih. Maka Mesir kehilangan jet dia 300 ke 400. Saya tak ingat tuan, 400 kot, 400 lebih jet pejuang Israel. Kita tak ada 400 jet pejuang tuan-tuan. 400 jet pejuang dia tembak. Kereta kebal lagi banyak. Syria punya, Mesir kehilangan tentera dia ada 18,000. Syria banyak lah tuan-tuan. Sama dengan Jordan yang ditawan lagi ramai. Maksud ni perang besar-besaran. Mesir punya tentera masih attack 80,000. Kalah juga tuan-tuan. Saya nak cerita bukan apa, pernah perang lah dulu. Lawan habis-habisan, kalah juga. Tentera tu dia tak seimbang. Dia tak seimbang. Itu yang Yahudi tak setuju. Saya tengok ketika mana dia buat tunjuk perasaan baru-baru ni dalam Israel, polis Israel belasah dia pun sesama Yahudi tuan-tuan. Teruklah pukul, pampak, rumbuk, tarik hempak atas tanah. Pasal dia pun menyokong menyokong Palestin. Zionis ni apa? Zionis ni Sohyuni dia panggil. Zionis ni adalah daripada Sion ataupun Zion. Sion ataupun Zion. Makna dia apa? Sion ataupun Zion, makna dia tanah asal orang Israel. Itu makna dia. Makna Zionis satu kepercayaan yang mengatakan tanah asal mereka di Palestin. Zionis orang yang menyokong idea tu. Kalau di Malaysia ni orang Islam ke, bukan Islam ke, di seluruh dunia yang mana-mana menyokong tuan-tuan negara haram Israel, dia Zionis. Yang mana yang mengatakan Hamas tu pengganah, dia sokong Israel, dia Zionis. Sebab itu bukan bumi dia, itu bumi Palestin. Siapa yang percaya lagu tu? Dia dirampas, dia ambil secara zalim dan kejam, secara barbarik tuan-tuan. Baik, itu Zionis. Baik, Yahudi bangsa tuan-tuan. Kemudian 7:03 minit ya tuan-tuan. Boleh berhenti kot tuan-tuan. Saya tengok seorang-seorang duk keluar, nanti tinggal saya seorang kot. Tuan-tuan, tak apalah. Baik, mana ni? Saya ingat saya ni kot. Panjang tu. Dia am kuntum syuhada, ayat dia panjang sampailah wa nahnu lahu muslimun. Tuan-tuan selalu kuliah subuh sampai pukul berapa? 7 suku. Betul ke ni? Saya takut tinggal saya seorang ni. Boleh betul ya? Saya baca sikit lagi boleh kot no? Boleh, tak apa. Tuan-tuan tunggu saat tuan-tuan. Baik. Am kuntum syuhada, ni Allah Ta'ala templak, tegur orang Yahudi. Adakah kamu itu ada? Adakah kamu itu ada? Ini wahai orang Yahudi yang menipu ni, yang mengatakan Nabi Yaqub pesan anak dia ikut agama Yahudi. Adakah kamu ni ada? Kamu ni menjadi saksi. Idh hadara Yaqub al-maut, ketika hadir akan Nabi Yaqub itu oleh mati. Maksudnya Nabi Yaqub dah nazak, hampir-hampir wafat. Itu makna dia. Idh qala li bani, ketika dia berkata bagi anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu hendak sembah daripada kemudian mati aku ini? Qalu, maka berkatalah anak Nabi Yaqub yang 12 orang tu, kata mereka itu termasuklah apa? Nabi Yusuf alaihi salam. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami sembah Tuhan engkau dan Tuhan bapa-bapa engkau Ibrahim dan Ismail dan Ishaq, ilahan wahidah, akan Tuhan yang esa. Tuhan yang sendiri kata tauhid. Apa tauhid? Mengesakan Allah. Jangan sembahyang pada Allah, diminta pula dekat pokok. Jangan. Itu bukan mengesakan Allah, bercanggah.
wa nahnu lahu muslimun, dan kami baginya Islam sekalian arti. Kamu hai Yahudi tiada hadir. Ni makna dia. Ini makna mafhum mukhalafah dia. Wahai kamu orang Yahudi tiada hadir waktu matinya Nabi Yakub. Kamu tak ada. Jangan tipu. Maka betapa kamu nisbah kepadanya barang yang tiada layak dengannya. Macam mana boleh tipu? Nabi Ibrahim kamu tak ada masa Nabi Yakub meninggal dunia. Kenapa tipu? Kata Nabi Yakub suruh pegang agama Yahudi. Baik. Kerana Yahudi kemudian daripada Musa, maka Yakub dahulu daripada Musa, maka betapa Yakub wasiat dengan agama Yahudi, jadi perkataan Yahudi dusta. Maknanya dia terkenal dengan bahasa Yahudi ni setelah zaman Nabi Musa. Nabi Musa jauh dengan Nabi Yakub. Jauh. Nabi Yakub dulu. Sebab kan saya sebut 12 anak Nabi Yakub AS tu, yang dalam 12 tu, keturunan yang paling ramai, yang paling dominan adalah Yahuza yang saya sebut tu. Dialah yang paling banyak anak cucu berbanding dengan yang lain. Sehingga kan sekarang ni orang Yahudi, kita panggil Yahudi merujuk kepada semua anak cucu Nabi Yakub AS. Boleh lah, semua sekali. Sebab Yahudi itu dia paling dominan. Macam saya pernah sebut kat tuan-tuan, kenapa kita punya kepulauan ni panggil kepulauan apa? Kepulauan Melayu. Padahal Melayu itu satu suku. Dia ada kalau di Indonesia ada Melayu, ada Banjar, ada Jawa, ada Minang, ada Bugis, ada macam-macam kan. Tapi dulu ada satu kerajaan Islam yang kuat di Jambi. Kerajaan Melayu Islam di Jambi. Sehingga bangsa-bangsa Arab bila dia refer pedagang-pedagang dia refer di kawasan ni, hujan lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak balik macam mana? Itulah suruh tambah tadi. Saya nak berhenti. Tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan redah je hujan tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, tak mana ni? Orang Arab bila nak refer ke kawasan ni dia panggil Kepulauan Melayu. Sehinggalah lekat nama dia tuan-tuan. Sehingga dominannya kerana dulu kerajaan Melayu Islam Jambi tu. Sekarang ni kita semua dalam kad pendalam pun ditulis apa? Melayu. Tuan-tuan sini ramai orang Banjar. Tuan-tuan dalam kad pendalam tulis apa? Banjar ke Melayu? Melayu tuan-tuan. Saya belah mak ada darah Bugis. Belah ayah Melayu, dalam Melayu Delhi. Di Indonesia dia ada Melayu Delhi. Melayu lah. Belah ayah lah. Belah mak Bugis. Saya pun tak tulis dalam kad pendalam Bugis. Tak tulis. Dia tak tulis dalam tu Jawa. Dia tak tulis. Dulu terkenal Bani Jawi. Jawi itu Jawa lah. Bani Jawi itu pasal apa dulu orang Jawa agak dominan. Di Indonesia Jawa memang dominan lah. Tak pernah ada presiden Indonesia melainkan mesti Jawa. Jokowi Jawa, dulu semua Jawa. Jawa paling dominan sekali di Indonesia. Boleh lah. Baik dia kira dominan. Padahal satu rumpun lah semua tu tuan-tuan. Rumpun yang sama, toknek yang sama. Saya ingat kita ni kalau ingat kita punya nasab, toknek sama je. Jawa ke, Banjar ke, Melayu ke, muka lebih kurang semua tuan-tuan. Nah, tengok muka pun tak tahu kan. Ni orang Melayu. Betul tak? Tengok muka tahu. Ini muka orang Melayu. Tengok muka tu sekali lah tuan-tuan. Walaupun saya tengok muka mak mentua saya Jawa, pure Jawa. Saya tengok saya tahu kalau Jawa ni dia ada rupa dia. Mak mentua lah memang betul-betul Jawa lah. Baik. Habis tuan-tuan, akan datang kita sambung yang bawah tu lah. Akan datang kita sambung di mana ni? Tilka, di situ. Tilka ummatun. Tilka ummatun. Ya, tilka ummatun. Berhenti di situ akan datang. Qad khalat. Cukup sekadar tu, saya mohon maaf tuan-tuan ada kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dapat rahman keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat mu'minin wa mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam' Muhammad tafarruqana ba'd tafarruqa ma'sumah wa la taj'al minna shaqiyyan wa la muhammadan wa la tuda sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi wa sallam alhamdulillahi wa